kasih banyak. Baik, terima Satu kasih. lagi Saya boleh, satu lagi, jemput Ahmad. Datuk Dr. Ahmad Yunus bin Khairi, Kuala Langat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang di-Pertua. Kuala Langat meminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan justifikasi tindakan kerajaan menyenaraikan produk cecair dan gel nikotin yang digunakan dalam alat rokok elektronik daripada Akta Racun 1952, dan apakah pertimbangan kerajaan tentang implikasi negatif penyenaraian produk cecair dan gel nikotin ini. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Kuala Langat. Pada pembentangan Belanjawan 2023 pada 24 Februari yang lalu, saya umumkan tentang duty excise ke atas produk cecair yang mengandungi nikotin. Ya. Dan ini kerana vape ini digunakan secara meluas sekali, dan penggunaan vape itu walaupun saya pribadi dan Kementerian Kesihatan dan doktor-doktor tidak menggalakkan rokok atau vape, tetapi kerana ia terlalu meluas, dia dikenakan cukai. Cuma masalahnya ialah pelaksanaan, kerana rang undang-undang produk merokok demi kesihatan, rang undang-undang produk merokok yang diperkenalkan tahun ini itu mendapatkan banyak reaksi negatif daripada ahli parlimen. Bukan menolak, kita pada prinsipnya kita akan terus membentang rang undang-undang ini, tapi tidak boleh lakukan kerana pada peringkat awal Yang Berhormat kita setuju disekalikan, ya, tentang rang undang-undang ini dan juga tentang cukai vape. Tetapi oleh kerana banyak bantahan, maka kita telah mencadangkan supaya Menteri Kesihatan runding semula dengan ahli-ahli parlimen dan secara teliti dan dengan semua badan-badan kesihatan dengan maksud melaksanakan, maknanya bukan untuk melengahkan, untuk melaksanakan pada tahun ini juga, insya-Allah, undang-undang kerana terkait dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, dan supaya ada persefahaman dalam beberapa peruntukan, terutama tentang pelaksanaan yang dianggap terlalu keras. Tapi saya rasa wajar kita bagi ruang kepada ahli parlimen membincang sama dalam jawatankuasa pilihan atau lain-lain. Tetapi peringkat sekarang Jabatan Kastam tetap akan mengawal pengedarannya. Tapi dan undang-undang ini saya harap dapat dibentangkan untuk dalam sesi yang akan datang pada bulan Mei, dan sementara itu kempen advokasi kesedaran menolak vape dan rokok ini harus ditingkatkan. Sila Kuala Langat. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kuala Langat mengalu-alukan agenda murni generasi penamat rokok ini melalui perancangan untuk membawa rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023. Namun apabila disahkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan pada hari Khamis yang lalu bahawa nikotin dikeluarkan daripada senarai Akta Racun 1952 semata-mata untuk membolehkan kutipan cukai duty excise, amat mengecewakan dan seolah-olah menolak pandangan daripada profesional, termasuklah Persatuan Perubatan Malaysia, Persatuan Farmasi Malaysia, Majlis Kawalan Tembakau Malaysia, Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan beberapa lagi NGO yang saya kira menolak di atas eksersis ini apabila diwartakan pada 31 Mac yang lalu. Dan kandungan nikotin ini akan menyebabkan ketagihan dan beberapa penyakit yang berkaitan kecederaan paru-paru disebabkan oleh e-vape ni ataupun rokok ni. Dan kita dapat makluman bahawa kutipan cukai rokok pada tahun 2020 sejumlah 3 bilion, dan kita terpaksa merawat kesan daripada perokok-perokok ni, penyakit yang disebabkan oleh rokok ni 6.2 bilion, jumlah yang terlalu besar.
Dan pada tahun 2022 yang lepas, kita dapat maklumat bahawa 1.5 juta pengguna vape di negara kita. Dan adakah jangkaan kutipan cukai 2.2 bilion ini mampu untuk kita mungkin mencegah penyakit ataupun ketagihan kepada perokok-perokok elektronik ini? Dan adakah ini akan mencapai matlamat generasi penamat perokok ni di negara kita? Dan apakah bentuk kawalan dalam lakuna daripada kita telah meluluskan, diwartakan kutipan duty excise ini, sehinggalah kita meluluskan rang undang-undang kawalan produk merokok ni. Okey, Kualangat. Apakah panjang tindakan-tindakan dan adakah kerajaan tidak merasakan bahawa seolah-olah kita menggadaikan Okey. generasi muda kita ni kepada ketagihan dan juga mungkin penyakit yang berkaitan dengan Baik, rokok terima elektronik. kasih. Terima kasih. Mari. Saya faham, walaupun saya bukan doktor, saya faham keluhan Yang Berhormat Kuala Langat dan ada kebenaran dan ada kewajaran kita ambil tindakan-tindakan, memberi kesedaran, melatih. Tapi ambil tindakan yang agak ekstrim, mengharamkan vape atau nikotin, rokok, itu agak drastik dan tidak mampu dikendalikan oleh mana-mana negara di dunia. Itu sebab kerana orang ramai yang memilih untuk merokok walaupun kita keluarkan kempen. Dan saya gabungkan juga seperti arak. Mana sementara kita kempen tentang kesan-kesan negatif, tetapi kita teruskan dengan percukaian ini sekadar untuk tidak menjadikan bahan itu tersebar luas dan murah. Jadi dan saya setuju Yang Berhormat bahawa pada Badan Kesihatan profesional semuanya tanpa kecuali, termasuk doktor di rumah, memang menentang keras soal ini. Tetapi pada hemat kerajaan, buat sementara ini kita sukar untuk mengharamkan, tapi kita boleh meningkatkan kesedaran supaya orang memilih. Ada ulama-ulama yang mengharamkan rokok umpamanya, ya. Tetapi rokok masih meluas. Ini masalah yang berlaku ribuan tahun. Jadi sebab itu pendekatan kita ambil yang agak sederhana, iaitu mengenakan cukai, tetapi tegas untuk melarang di parlimen, di sekolah, maknanya sekatan-sekatan yang cukup meluas untuk mengelak daripada masyarakat, terutama yang muda, vape atau merokok. Dan itulah sebabnya kita ambil pendekatan yang agak sederhana sikit. Mana Sikit, Yang kucing? Berhormat, boleh. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan tersebut. Dalam satu convention kardiologis paling terkemuka di seluruh dunia, ada satu soalan ditanya kepada mereka, berikan satu nasihat pada semua untuk menjaga kesihatan jantung. Dan hampir 100% mereka berkata jangan merokok. Kita tahu ini satu isu yang sangat penting. Saya meneliti jawapannya Perdana Menteri tadi, berikan jangka masa untuk table akta tersebut pada bulan Mei. Saya berharap Perdana Menteri boleh memberikan satu lagi komitmen yang kuat supaya bulan Mei ni kita ada akta ini, kerana ia sangat penting. Kita tidak mahu sideline kepentingan public health, kesihatan awam, walaupun kita nak kutip cukai. Saya juga nak tambah soalan kedua, di mana dalam belanjawan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri, Yang Berhormat berkata 50% daripada cukai akan dikembalikan kepada Kementerian Kesihatan. Boleh saya minta jika ia diperkembangkan, di mana 50% daripada semua sinteks, teks rokok, teks vape akan dikembalikan untuk rawatan pesakit-pesakit ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tahu Yang Berhormat Kuching pun memang keras soal merokok dan vape ni. Dan saya sependapat kerana saya juga melarang bukannya merokok di kawasan rumah saya, memang tak boleh merokok sama sekali. Itu arahan isteri saya. Tapi soal yang pertama ni, apakah kerajaan bertegas akan memperkenalkan undang-undang seperti mana yang disebut oleh Menteri Kesihatan tempoh hari? Saya jawab ya.
keputusan kita jelas akan memperkenalkan. Kelewatan itu saya mohon maaf kerana ramai ahli parlimen minta dikaji semula beberapa peruntukan, bukan menolak sama sekali. Keduanya tentang hasil 50% setakat ini yang diputuskan di kerajaan. Apa-apa hasil dari cukai vape ini 50% akan dikembalikan ke Kementerian Kesihatan untuk membantu langkah-langkah pemulihan kesihatan. Tetapi nak panjangkan ke yang lain-lain itu kita akan timbangkan semula. Terima kasih.